Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang hadirin hadirat, sidang penonton Facebook Live Jabatan Mufti Negeri Johor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Khamis yang berbahagia ini dapat kita meneruskan kehidupan di dunia yang sementara ini semata-mata untuk kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama di dalam siri yang kelima di dalam program Jabatan Mufti Negeri Johor. Dan insya-Allah pada siri ini saya diberikan amanah oleh Jabatan Mufti Negeri Johor untuk membicarakan tentang satu topik yang bertajuk amalan bacaan Yasin dan tahlil dalam kalangan masyarakat Islam di alam Melayu. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, untuk kertas kerja penuh, pihak urustia Facebook ada menyediakan di dalam link Facebook. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh download kertas kerja penuh dan juga slide ini sebagai bacaan tambahan, kerana dalam keterbatasan masa sekitar sejam setengah ini, mungkin ada maklumat-maklumat yang lebih detail yang perlu kepada pembacaan kepada kertas kerja penuh yang telah disediakan. Baik, jadi kita akan mulakan bicara kita pada pagi ini berkenaan dengan satu isu yang berlaku di dalam kehidupan umat Islam, di mana kalau kita melihat dewasa ini terdapat pelbagai pengaruh aliran amalan yang berbeza-beza memasuki Malaysia secara khusus dan secara umumnya di alam Melayu, termasuk di Indonesia, di Fatani, di Brunei dan seumpamanya. Dan ini disebabkan ramai sarjana Melayu dihantar keluar belajar ke luar negara yang membawa pulang pelbagai pengaruh tersebut. Oleh kerana tanpa mengetahui asal-usul dan kedangkalan pengalaman dan ilmu, menyebabkan sebilangan besar mereka ini menganggap amalan masyarakat alam Melayu, terutama sekali amalan pembacaan tahlil Yasin di masjid seluruh Malaysia dan di alam Melayu secara umumnya yang berlaku juga di Indonesia, di Brunei, di Fatani, ia dianggap tidak memiliki landasan yang kukuh. Malah dituduh bahawa masyarakat Melayu ini melakukan bid'ah. Dan bid'ah itu dilabelkan sebagai bid'ah dalalah yang membuat kerosakan di dalam masyarakat. Jadi tuduhan sedemikian itu telah menimbulkan satu keraguan dan keresahan, kegelisahan dalam kalangan masyarakat Islam terhadap amalan-amalan seperti wirid seusai solat, tahlil Yasin yang dibaca di malam Jumaat ataupun ketika kenduri arwah, dan juga ayat manzil ataupun juga amalan al-hirs yang masyarakat Islam mewarisinya dan menjadi amalan seharian, yang bukan sekadar dilakukan secara individu, bahkan dilakukan di masjid-masjid, seolah-olah tidak memiliki sejarah, asal-usul dan landasan kepada amalan itu. Dan keadaan ini telah menimbulkan kerencuan pemahaman dan keyakinan serta penghayatan agama seluruh masyarakat Islam. Jadi masyarakat mula bertanya, adakah
dengan membaca Yasin tahlil malam Jumaat ketika kenduri arwah itu dianggap bid'ah yang menyesatkan? Adakah dengan membaca zikir beramai-ramai seusai solat fardu itu juga dianggap sebagai bid'ah dalalah yang menyebabkan orang yang melakukan zikir itu boleh dihumbankan ke dalam api neraka, melakukan sesuatu yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Maka sebab itu masyarakat semakin keliru kesan daripada pengaruh pemikiran yang dibawa ini. Maka kertas kerja ini dibentangkan sebagai satu bentuk kajian yang telah dilakukan bagi merungkai persoalan ini untuk menjawab asal-usul sejarah dan sumber pengambilan wirid dan doa. Dan secara spesifiknya yang akan saya bentangkan di dalam siri ini iaitu amalan bacaan Yasin dan tahlil. Jadi sebelum kita masuk kepada secara spesifik tentang amalan bacaan Yasin dan tahlil ini, saya suka untuk memulakan bicara ini kepada satu konsep yang lebih besar yang mencakupi apa-apa juga amalan kerohanian yang berbentuk zikir dan doa yang dilakukan oleh umat Islam yang secara khususnya kita lihat yang berlaku di alam Melayu kita, iaitu berkenaan dengan konsep ijtihad pendidikan kerohanian ataupun at-tarbiyah ar-ruhiyah, pendidikan kerohanian. Jadi jika kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh seorang ulama alam Melayu yang masyhur, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama kurun ke-17 Masihi. Dalam buku beliau iaitu Umdatul Muhtajin ila Suluk Maslakil Mufarridin, Syekh Abdul Rauf menjelaskan bahawa pendidikan kerohanian atau at-tarbiyah ar-ruhiyah itu merujuk kepada 4 komponen. Yang pertama ilmu, kedua guru mursyid, ketiga adab, dan yang keempat zikir. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah antara ulama yang akan kita kupas dan analisa pemikiran dan sumbangannya di dalam kertas kerja ini, di mana salah satu daripada komponen penting di dalam pendidikan kerohanian itu iaitu amalan-amalan zikir yang diajarkan oleh guru-guru yang mursyid kepada murid-muridnya. Dan ini adalah merujuk kepada ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama yang mengasas dan menggagaskan sesuatu susunan amalan atau yang juga dikenali sebagai hizib, ratib dan seumpamanya. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama ini, jadi kalau kita merujuk kepada maksud ijtihad itu satu proses yang dilakukan oleh para ulama yang berkelayakan, yang layak untuk menjadi mujtahid, untuk menganalisa nas daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta sumber-sumber hukum yang lain, qiyas ijma' dan sumber hukum yang lain seperti uruf masalih mursalah, sadud dhara'i' dan seumpamanya, dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perintahnya dalam Al-Quran dan perintah Nabi SAW di dalam hadis baginda. Jadi kalau kita merujuk kepada lebih spesifik berkenaan dengan amalan-amalan zikir dan doa ini, di dalam konteks pendidikan kerohanian, terdapat pelbagai ramuan amalan soleh yang diajar dan dididik oleh Rasulullah SAW sendiri. Sama ada amal-amal soleh itu berbentuk tingkah laku, zikir, pembacaan Al-Quran, mahupun berbentuk pengajaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada generasi para sahabat, dan seterusnya daripada generasi sahabat kepada generasi tabi'in, dan kepada generasi tabi'in sampailah kepada kita. Jadi apa yang dilakukan adalah untuk merawat pelbagai jenis penyakit dan mendidik rohani
Jadi Nabi SAW mendidik para sahabat dengan pelbagai amal-amal soleh. Sama ada seperti contoh solat sunat, bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tertentu, zikir, doa. Dia adalah untuk merawat penyakit rohani yang ada pada diri sahabat. Dan apabila Nabi SAW meninggal dunia, maka para sahabat pula mewarisi tugas sebagai pendidik guru rohani ini kepada generasi tabi'in dan selanjutnya kepada generasi yang selanjutnya. Malah baginda Nabi SAW sendiri memberi kebebasan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk berijtihad dalam melakukan sebarang amalan yang dengan syarat sahabat itu memiliki kemampuan ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid yang mencukupi. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebaliknya, bagi masyarakat awam yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad, tidak mampu untuk memahami kehendak perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, tidak mampu untuk memahami maksud perintah Nabi SAW di dalam hadis, maka bagi orang awam yang tidak mampu berijtihad, mereka perlu untuk mendapatkan petunjuk daripada ulama yang mampu berijtihad. Ini adalah merupakan asas yang sangat penting untuk kita membicarakan topik kita pada pagi ini. Kerana di zaman kita sekarang ini, satu persoalan yang sering dibicarakan, apa susah kita nak ikut ulama dulu? Kenapa perlu kita ikut mazhab? Kita kan ada Quran, kita ada sunnah. Kita rujuk terus Quran dan sunnah. Jadi persoalannya, adakah setiap orang mampu untuk memahami pertama dari sudut bahasa? Sebab Al-Quran dan sunnah itu nasnya di dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu mempunyai keunikan yang tersendiri yang bukan hanya sekadar kita boleh faham sekadar terjemahan, tetapi memerlukan kepada kemampuan untuk menganalisa secara mendalam setiap lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, oleh kerana kerencuan pemikiran yang berlaku di dalam masyarakat kita sekarang, dek kerana semangat untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga kita melihat kekecamukan berlaku. Sesiapa sahaja boleh membicarakan tentang Quran Sunnah dalam Facebook, dalam Twitter, asal nama dirujuk Quran Sunnah tanpa mempunyai kemampuan, tanpa mengetahui alat-alat yang boleh digunakan untuk berijtihad. Inilah asas yang perlu dipasakkan dalam pemikiran kita. Jika kita tidak mampu, maka serahkan kepada para ulama yang berkemampuan. Kerana peranan para ulama itu sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Dan antaranya adalah untuk melaksanakan tugas mendidik rohani dan merawat penyakit yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi yang akan kita fokuskan pada bicara kita ini iaitu bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh para ulama yang muktabar bagi mengemukakan susunan-susunan amalan yang dengan susunan amalan ini tujuannya adalah untuk merawat penyakit rohani. Ia adalah satu kemampuan yang tidak mampu dilakukan oleh sesiapa sahaja dan tidak mampu dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi kalau kita melihat kepada kerangka ini, kita ada nas. Nas merujuk kepada teks Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Secara usulul fiqh, apabila proses ijtihad iaitu untuk berinteraksi dengan teks Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ini, dia merujuk kepada dua proses. Pertama, al-fahmu, faham. Jadi bagaimana kita nak faham? Dan yang kedua, daripada kefahaman itu, bagaimana kita nak laksanakan? Baik, jadi untuk faham, teks Al-Quran dan sunnah ini
Dia terdiri daripada dua kategori. Satu, teks yang bersifat qat'i. Secara ringkasnya, qat'i dia merujuk kepada dua elemen. Pertama, qat'iyatul thubut, iaitu cara penyampaian teks tersebut, iaitu dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Yang kedua, daripada sudut kefahaman, ad-dilalah, kefahaman ambil dalil daripada teks tersebut. Jadi untuk nak faham teks, para ulama menyatakan jika semua ulama sepakat bahawa fahamnya kembali kepada satu maksud sahaja, maka dia bersifat qat'i. Dilalah itu bersifat qat'i. Kefahaman itu bersifat qat'i. Satu je. Tetapi jika terdapat perbezaan dalam memahami sesuatu teks, dinamakan sebagai zanniyatud dilalah. Dan apabila sesuatu dalil itu bersifat zanni, dia adalah ruang ijtihad. Apabila berlaku ijtihad, maka berlakulah perbezaan pandangan dalam kalangan para ulama. Itu dari sudut yang pertama, maknanya dari sudut nak faham teks. Kedua, setelah faham apa yang dimaksudkan dalam teks Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tersebut, kita nak praktik, nak laksanakan. Apabila nak laksana ini, maka dalam usul fiqh disebut sebagai hukum wadai. Apakah sebabnya? Apakah syarat? Apakah rukun? Adakah wujud mani', halangan daripada terlaksana sesuatu tingkah laku itu? Dan pelaksanaan kefahaman nas ini, dia adalah bersifat zanni. Maka di situ juga ruang ijtihad. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, kita kena faham sifat nas di dalam Islam ini, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mana yang bersifat qat'i, kita tidak boleh mengubah dia menjadi zanni. Dan mana yang bersifat zanni, selagi tidak berlaku ijma', maka dia kekal zanni dan tidak boleh kita anggap ia bersifat qat'i. Maka sebab itu bagi masyarakat awam, ini adalah asas yang perlu difahami terlebih dahulu. Nak faham Al-Quran dan sunnah, bukan sekadar kita baca terjemahan Quran, terjemahan hadis dan kita terus boleh bagi komentar dan pandangan. Yang inilah yang menyebabkan kekecamukan pemikiran yang sedang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama berkaitan dengan pendidikan kerohanian ini adalah antara lain untuk memahami arahan Allah SWT berkaitan dengan dua perkara. Kalau kita nak fokuskan kepada bicara kita pada siri ini, iaitu bacaan surah Yasin dan tahlil, dia berkaitan dengan doa dan zikir. Serta macam mana nak mempraktikkan kefahaman itu, kefahaman perintah Allah berkenaan dengan doa dan zikir ini dalam kehidupan umat Islam. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, dua tema ini, doa dan zikir. Pertama, doa. Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dalam surah Ghafir ayat 60. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Baik, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kerja suruhan, fi'il amar, di dalam perintahnya ini, dalam surah Ghafir ayat 60. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Baik.
Jadi dari sudut kefahaman kepada nas ini, iaitu kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa. Sebagai orang yang beriman, kita wajib berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana nak praktikkan kefahaman itu? Jadi kita kembali kepada persoalan dua kerangka ijtihad tadi. Faham dan laksana. Dia nak laksana doa. Apa lafaz doa yang kita nak ucapkan? Persoalannya, adakah hanya lafaz doa yang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sahaja yang kita boleh ungkapkan? Itu pertama, lafaz doa. Kalau kita kata berdoa ni, yang Allah suruh kita berdoa, hanya apa yang ada dalam Quran, hanya apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW, bermakna selama ini banyak doa kita telah melanggar perintah Allah SWT. Contoh mudah, golongan yang membida'ahkan amalan masyarakat kita, yang mengatakan zikir lepas sembahyang ramai-ramai itu bid'ah, baca Yasin tahlil malam Jumaat itu bid'ah, kenduri arwah itu bid'ah. Sebab apa? Sebab dia kata doa ni kena ikut Quran dan hadis sahaja. Jadi kita melihat, kita bertanya kepada golongan ini, pernahkah saudara meminta daripada Allah selain daripada lafaz doa yang termaktub dalam Quran dan sunnah? Sudah barang pasti berlaku. Kita dalam kehidupan kita sekarang ini, contoh berlaku COVID-19. Cuba cari lafaz doa spesifik tentang COVID-19 dalam Quran dan hadis. Ada ataupun tidak? Tidak ada. Yang ada bersifat umum, iaitu penyakit-penyakit. Jadi kalau kita lafazkan doa, Ya Allah, sembuhkanlah aku, selamatkanlah aku daripada penyakit COVID-19, bermakna haramlah tindakan kita. Sebab lafaz tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Maka pertama, lafaz doa. Yang kedua, bila masa nak berdoa. Ketiga, bagaimana nak berdoa. Maka dia ini merujuk kepada macam mana nak laksana. Yang akan kita kupas nanti bagaimana Nabi SAW dan para ulama memahami daripada panduan Al-Quran dan Sunnah dalam melaksanakan maksud perintah Allah agar kita berdoa. Baik. Yang kedua, iaitu zikir. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam suratul Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya oleh itu, ingatlah, ini berzikirlah kamu kepadaku, yakni dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Baik. Jadi dalam ayat ini juga Allah menggunakan kata kerja suruhan, fi'il amar. Fadhkuruni, hendaklah kamu semua berzikir, iaitu ingat kepadaku. Baik, faham daripada teks ini, Allah memerintahkan kepada kita supaya ingat dia. Jadi perkataan zikrun bermaksud ingat. Jadi macam mana nak ingat Allah? Sama juga persoalan doa tadi. Apa lafaz zikir? Adakah hanya lafaz zikir yang ada dalam Quran dan sunnah sahaja yang boleh kita sebut? Bila masa nak berzikir? Bagaimana nak berzikir? Iaitu cara nak melaksanakan perintah Allah. Allah suruh kita berzikir. Jadi apa lafaz yang kita nak zikirkan? Apakah yang bila masa, bagaimana keadaan nak berzikir? Maka di sinilah termasuk di dalam ijtihad melaksanakan kefahaman daripada perintah Allah SWT. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Baik. Jadi persoalan doa dan zikir ini berlaku konflik, perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Dua aliran utama yang berlaku dalam kalangan ulama-ulama terdahulu. Dalam kertas kerja penuh, saya menganalisa dan hujah-hujah yang lebih detail berkenaan dengan perbezaan ini.
Dia seringkaskan dalam slide ini. Baik. Aliran pertama para ulama menyatakan iaitu anak panah yang berwarna merah yang disebut sebagai doa dan zikir adalah termasuk dalam ibadah tauqifiyah. Maksud ibadah tauqifiyah dengan qaf dulu. Tauqifiyah iaitu semua mesti rujuk Quran dan sunnah sahaja. Full stop. Jadi nak lafazkan doa, nak lafazkan zikir, mesti rujuk Quran dan sunnah sahaja. Inilah aliran yang digagaskan antaranya oleh Ibn Taymiyah dan anak muridnya Ibn Qayyim dan ulama-ulama yang sealiran dengannya. Dan aliran inilah yang mengatakan jika lafaz zikir dan doa itu tidak ada dalam Quran dan sunnah, ia adalah bid'ah. Bagaimana cara nak berzikir jika tidak ada cara itu dalam sunnah Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat, maka amalan itu dianggap bid'ah. Ini adalah aliran pertama. Sebab mereka mengatakan doa dan zikir itu termasuk di dalam komponen ibadah dan ibadah itu dia bersifat tauqifiyah. Ada nas, boleh buat. Tak ada nas, tak boleh buat. Okay. Ini aliran yang pertama. Manakala majoriti ulama selain daripada kelompok yang pertama tadi dan antaranya iaitu pandangan para ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain dalam Malikiyah, Hanafiyah dan sebahagian besar Hanabilah berpendapat bahawa doa dan zikir ini termasuk di dalam ibadah yang bersifat taufiqiyah yang warna hijau itu. Okay. Kita kena hati-hati susunan huruf fa dengan qaf. Di sini memberikan impak kefahaman yang berbeza. Maksud doa dan zikir itu bersifat taufiqi bermakna ia adalah antara elemen ibadah yang boleh berlaku ijtihad padanya. Dan ijtihad itu tidak lain tidak bukan juga merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta sumber-sumber yang lain, qiyas, ijma' dan sumber-sumber yang lain. Baik, jadi ini dua aliran. Dan aliran kedua, apabila mengatakan doa dan zikir itu bersifat taufiqi, dia bersifat ijtihadi, maka kembali kepada tiga persoalan tadi. Apa yang kita nak doakan? Lafaznya. Apa lafaz doa? Apa lafaz zikir? Adakah ia hanya sekadar terhenti setakat lafaz dalam Quran dan Sunnah? Tidak. Bila masa nak berdoa dan berzikir, adakah mesti rigid? Waktu ini ada nas tak? Yang Nabi suruh berdoa waktu itu. Ia juga jawapannya tidak. Sebab dia bersifat ijtihadi. Dan bagaimana keadaan nak berzikir? Nak berzikir sorang-sorang, nak berzikir ramai-ramai. Maka dia juga bersifat ijtihadi. Maka pandangan yang lebih tepat. Okay. Dalam pembentangan ini saya ringkaskan. Nak detail sila baca kertas kerja penuh yang di-upload. Tuan-tuan boleh download dalam Facebook Jabatan Mufti Negeri Johor untuk dapatkan pendetailan hujah setiap pandangan ulama ini. Pendapat yang paling tepat iaitu doa dan zikir ini bersifat taufiqi, iaitu nasnya bersifat zanni dan terdapat ruang untuk berijtihad padanya. Jadi kembali kepada dua ayat tadi, Allah suruh kita berdoa kepadanya, ud'uni. Allah suruh kita berzikir kepadanya, fadhkuruni. Maka nak memahami bagaimana nak berdoa dan bagaimana nak berzikir, maka kefahamannya itu bersifat zanni dan nak laksanakan juga dia bersifat zanni. Apa lafaz doanya, bagaimana keadaan doanya, bila nak berdoa dan berzikir, maka dia terbuka kepada ruang untuk dilakukan proses ijtihad. Dan hujah pentarjihan, iaitu hujah memilih pendapat
yang mengatakan bahawa doa dan zikir ini boleh berlaku ijtihad padanya, berpandukan sendiri kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan amalan para sahabat. Ayat Quran ni, kita ambil dua ayat tadi. Ayat Allah suruh kita berdoa. Kedua, ayat Allah suruh kita berzikir. Berpandukan kepada sunnah Nabi SAW, sama ada perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ataupun keizinan Nabi SAW. Itu dalam sunnah takririyah, Nabi izinkan sahabat untuk melakukan, maka berpandukan sunnah Nabi SAW itu menunjukkan bahawa ruang untuk berijtihad pada zikir dan doa itu berlaku. Ini adalah dalil-dalilnya. Pertama, Nabi Muhammad SAW membenarkan para sahabat melakukan hizib mereka sendiri. Berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman ibn Abdul Qari. Beliau melaporkan, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man nama an hizbihi au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maksudnya, sesiapa yang tidur, ini pada waktu malam, dan tidak sempat membaca hizibnya atau sebahagian daripada hizibnya, lalu dia membacanya antara solat subuh dan zuhur, maka ditulis pahalanya sama seperti dia membacanya pada waktu malam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi kata, siapa yang tertidur pada waktu malam, tak sempat menyelesaikan hizibnya, maka dia boleh gantikan selepas bangkit pada waktu pagi antara waktu subuh dan zuhur. Baik, ini nas. Apa maksud hizib? Di sini kita merujuk kepada penjelasan para ulama. Baik, saya ambil satu penjelasan ketika Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis ini dalam syarah An-Nawawi di Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, konsep hizib yang terdapat dalam hadis tersebut bahawa seseorang itu mempunyai amalan zikir yang khusus yang dilakukan pada waktu tertentu, seperti pada waktu pagi atau petang, atau selepas solat, atau keadaan tertentu yang lain. Kemudian dia tertinggal untuk melakukannya, maka hendaklah dia menggantikannya pada waktu yang lain. Baik, jadi sini kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi juga seorang mujtahid. Beliau layak untuk menjelaskan hukum syarak. Jadi beliau menjelaskan maksud hizib ini iaitu susunan amalan. Bermakna di zaman Nabi SAW, para sahabat mempunyai hizib yang tersendiri. Jika kita merujuk kepada pandangan Imam Ibn Qutaybah, Qadhi Iyad, beliau menjelaskan bahawa maksud hizib ini sama ada sekumpulan amalan rutin yang dijadikan asas pada seseorang itu yang melibatkan solat sunat, lafaz-lafaz zikir dan juga doa-doa yang tertentu. Maka dia termasuk dalam konsep hizib. Jadi hizib ni bukan hanya sekadar susunan zikir dan doa, tapi termasuk solat sunat. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama yang mujtahid dalam memahami hadis Nabi SAW ini. Nabi kata siapa yang tertidur waktu malam, tak sempat menyelesaikan hizibnya, maka dia boleh gantikan pada keesokan hari. Baik, bukankah hadis ini hadis sahih? Dan bukankah difahami daripada hadis tersebut bermakna para sahabat ada hizib? Para sahabat ada susunan amalan. Solat sunat apa yang nak dilakukan pada waktu ini? Berapa bilangan rakaatnya?
Apakah zikir-zikir yang nak dibaca sebelum tidur, bangun tidur, selepas solat? Berapa bilangannya? Bagaimana susunannya? Itulah maksud hizib. Bermakna Nabi SAW membenarkan sahabat mempunyai hizib. Sebab itu Imam Nawawi ada hizibnya, Hizib An-Nawawiyah. Dan dalam kalangan amalan para ahli sufi dalam tariqat mempunyai hizib. Tetapi golongan yang so-called Wahabi ni mengatakan bahawa hizib ni bid'ah. Doa-doa, zikir-zikir yang ada, ini semua bid'ah. Nabi tak ada sebut pun. Suruh baca doa ni waktu ini berapa kali, zikir ni. Lepas mayang, boleh zikir ramai-ramai, baca istighfar. Ini istighfar itu pula dalam hadis hanya Nabi sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang pandai-pandai tambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini bid'ah. Baca kemudian baca ayat kursi, baca suratul Fatihah. Susunan-susunan ni Nabi tak pernah buat. Semua ni bid'ah. Wahai sahabat-sahabatku, bukankah itu termasuk dalam maksud hizib? Dan dalam hadis sahih ini Nabi menjelaskan, Nabi membenarkan para sahabat membuat hizib masing-masing. Bagaimana mungkin saudara mengatakan apa yang diamalkan hizib ratib yang dilakukan oleh ahli sufi dalam tarikat-tarikat yang muktabar itu dianggap bid'ah, sesat, tidak ada sandaran? Ini hujah yang pertama. Hujah yang kedua, melazimkan diri membaca surah tertentu. Aisyah radhiyallahu anha melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang lelaki dalam peperangan. Dia membaca Al-Quran semasa solat bersama dengan sahabat yang lain, dan pada setiap rakaat selepas membaca suratul Fatihah, imam ini membaca suratul Ikhlas. Apabila mereka, ini para sahabat, kembali dari medan peperangan, dilaporkan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, kamu tanyalah kepada dia, kenapa dia lakukan demikian? Jadi sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, imam yang kami lantik ni, imam qul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Jadi sahabat-sahabat balik mengadu kepada Nabi SAW. Nabi kata, kamu tanyalah balik kepada imam tadi, kenapa dia melakukan sedemikian? Lalu mereka pun bertanya kepada imam tersebut, dan dia menjawab, kenapa setiap kali rakaat solat lepas Fatihah dia baca qul huwallahu ahad? Kata imam ini, sahabat yang menjadi imam ini, kerana ia, ini suratul Ikhlas itu adalah sifat Ar-Rahman, dan aku suka membacanya. Ini jawab imam. Orang Melayu kita sebut imam kulhu. Sikit-sikit qul huwallahu ahad, sikit-sikit qul huwallahu ahad. Sebenarnya sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi apabila disampaikan jawapan ini kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW menjawab, bersabda, beritahu dia bahawa sesungguhnya Allah kasih kepadanya. Hadis sahih direkodkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, adakah Nabi menyalahkan sahabat ini? Kenapa kamu asyik baca suratul Ikhlas sahaja? Tidak. Adakah salah apabila kita melazimi membaca sesuatu surah pada waktu-waktu tertentu? Kita menjawab tuhmahan golongan Wahabi yang mengatakan bahawa membaca Yasin malam Jumaat tiap-tiap minggu ini bid'ah sebab Nabi tak suruh. Kenapa pandai-pandai baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat? Kenapa tiap-tiap kali kenduri arwah kena baca Yasin? Kenapa asyik baca surah Yasin aja? Tak ada surah lain ke? Kita bertanya kembali kepada golongan Wahabi ni, tidak baca ke hadis ni? Nabi tidak pernah menyalahkan sahabat ini kerana asyik membaca suratul Ikhlas. Kerana apa? Sebab sahabat itu dia faham kenapa dia baca suratul Ikhlas. Maka masyarakat awam kita membaca suratul Yasin setiap malam Jumaat, setiap kali ada majlis kelahiran, kalau ada kematian, membaca surah Yasin. Kenapa pula kita nak pertikai?
Nabi SAW sendiri tak petikai sahabat ni baca tiap-tiap rakaat solat suratul Ikhlas. Bahkan apa jawab Nabi SAW? Sampaikan kepada imam itu, sesungguhnya Allah kasih kepadanya. Baik, ini adalah hujah yang kedua. Mengatakan bahawa pendapat jumhur ulama yang mengatakan doa dan zikir itu termasuk di dalam elemen ijtihad yang dibenarkan untuk dikemukakan formula apa surah nak dibaca, apa zikir nak dibaca, apa doa nak dibaca dan bagaimana nak dibaca, berapa bilangannya, itu termasuk di dalam ijtihad yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Baik, seterusnya, dalil yang ketiga. Para sahabat berzikir beramai-ramai dalam masjid dengan suara yang nyaring. Thabit melaporkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berzikir kepada Allah secara berjemaah dalam masjid. Kemudian Nabi SAW melintasi kumpulan tersebut. Lalu mereka berhenti berzikir. Baginda bersabda, apa yang kalian semua ucapkan? Salman menjawab, kami berzikir kepada Allah. Nabi SAW bersabda, fa inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum fa ahbabtu an usyarikakum fiha. Maksudnya, sesungguhnya saya melihat rahmat Allah turun ke atas saudara sekalian. Saya suka untuk menyertai saudara semua padanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Baik, jadi menunjukkan bahawa berzikir beramai-ramai di dalam masjid dengan suara yang nyaring sudah pun berlaku di zaman Nabi SAW. Kenapa ada golongan Wahabi yang mengatakan bahawa amalan masyarakat Islam di alam Melayu kita ini, di negeri Johor, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Fatani, apabila berzikir selepas sembahyang, zikir dengan suara nyaring, ini bid'ah, Nabi tak pernah buat. Adakah saudara tidak bertemu dengan hadis ini? Hadis ini hadis sahih. Sila rujuk kitab Al-Mustadrak. Bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkumpul beramai-ramai dengan para sahabat di dalam Masjidin Nabawi, berzikir beramai-ramai sehingga terdengar suara mereka. Apabila Nabi melintas, Nabi bertanya, apa yang saudara sekalian sedang lakukan? Jawab Salman, kami sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala beramai-ramai. Apa jawab Nabi? Nabi kata, aku melihat rahmat Allah turun kepada kamu. Nabi tak kata yang kamu pandai-pandai buat kerja bid'ah ni apa cerita. Aku tak suruh pun kamu berkumpul di masjid, berzikir ramai-ramai. Ada hadis aku suruh. Tak ada Nabi kata sedemikian. Tapi sebilangan masyarakat kita sekarang yang dangkal ilmunya begitu memudah untuk membid'ah dan menyesatkan. Orang berzikir ramai-ramai lepas solat dia kata bid'ah. Inilah kita merujuk kepada sumber ilmu. Baik. Itu 3 dalil. Banyak lagi dalil yang boleh yang kita kupas dalam kertas kerja didetailkan penghujahan berserta dengan rujukan-rujukannya. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Baik. Itu berkenaan dengan konsep umum. Maknanya kita pasak dalam pemikiran kita bahawa zikir dan doa itu yang Allah perintahkan dalam Quran, ud'uni fadhkuruni, dia adalah perintah Allah dan boleh berlaku ijtihad padanya. Okey, itu adalah asasnya. Baik. Kemudian kita kembali kepada persoalan kita, amalan Yasin dan tahlil. Baik. Jadi amalan Yasin dan tahlil yang kita amalkan sekian lama ni, daripada mana sumbernya? Di sini hasil daripada kajian yang dilakukan oleh guru saya Al-Fadil Sahibul Fadilah Syekh Muhammad Syukri Yuh Abdullah. Beliau menjelaskan hasil daripada kajian amalan Yasin tahlil, dan bukan sekadar amalan Yasin tahlil ini sahaja, tetapi amalan-amalan kerohanian umum yang menjadi kebiasaan masyarakat Islam di Nusantara, di alam Melayu, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Fatani. Termasuk amalan Yasin, tahlil, kita berzikir seusai solat,
kenduri arwah, dia adalah merujuk kepada satu sumber amalan yang diijtihadkan oleh seorang ulama kurun ke-16, Syekh Ahmad Al-Qushashi. Di mana Syekh Ahmad Al-Qushashi lahir pada tahun 1583 Masihi, meninggal dunia pada tahun 1663 Masihi, seorang ulama mujtahid di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi, di Madinatil Munawwarah. Dan Syekh Ahmad Al-Qushashi ini, biografi lengkap tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di dalam kertas kerja. Didetailkan di situ beliau lahir di mana dan keilmuan beliau berguru. Kerana beliau seorang ulama yang masyhur dan muktabar. Beliau mengemukakan suatu susunan amalan soleh di dalam Al-Awrad Al-Qushashiyah. Ataupun juga awrad ini, wirid-wirid ini, susunan amalan wirid ini juga dikenali sebagai awrad madaniyah, iaitu wirid-wirid amalan masyarakat di Madinah Munawwarah. Sebab itu juga dikenali sebagai awrad madaniyah. Dan amalan Yasin Tahlil yang masyarakat Islam di Nusantara ini amalkan adalah salah satu bahagian daripada awrad Qushashiyah atau awrad madaniyah. Dan kalau kita melihat, Syekh Ahmad Qushashi ada anak murid. Dan antara anak murid beliau iaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama daripada bumi Aceh, mufti kerajaan Aceh Darussalam, di mana Syekh Abdul Rauf Singkil lahir pada tahun 1615 Masihi, meninggal dunia pada tahun 1693 Masihi. Dan di samping itu, Syekh Ahmad Qushashi juga mempunyai murid iaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, meninggal dunia pada tahun 1699 Masihi. Serta Syekh Ahmad Qushashi ada anak muridnya iaitu Syekh Ibrahim Qurani, dan Syekh Ibrahim Qurani juga adalah merupakan guru kepada Syekh Abdul Rauf Singkil dan Syekh Yusuf Makassari, serta anak murid Syekh Ahmad Qushashi yang mengajar di Masjidin Nabawi juga berada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di Mekah. Maka daripada situlah sanad amalan ini sampai ke alam Melayu. Cuma dalam kajian ini yang saya bentangkan ini iaitu amalan Yasin Tahlil yang kita rujukkan kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam manuskrip beliau kitab Umdatul Muhtajin. Dan dia punya sanad murid kepada Syekh Ahmad Qushashi ni ramai. Termasuk kalau kita lihat guru kepada Syekh Daud Fatani yang mempunyai kaitan dengan berguru dengan Syekh Ibrahim Qurani. Syekh Ibrahim Qurani juga adalah murid kepada Syekh Ahmad Qushashi. Jadi jika kita melihat pemetaan sanad, amalan-amalan kerohanian di alam Melayu ini, dia adalah bertautan antara satu sama lain. Baik, di sini saya ingin membentangkan sanad amalan Syekh Abdul Rauf As-Singkili sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dibentangkan berpandukan kepada kitab Umdatul Muhtajin, digabungkan dengan sumber daripada kitab Syekh Ahmad Qushashi iaitu As-Simtul Majid, dan juga rantaian daripada sanad Syekh Muhammad Khatiruddin Gauth. Maka ini adalah simpulan daripada sanad tersebut. Syekh Abdul Rauf As-Singkili masyhur dengan dua aliran tarikat, iaitu menggabungkan antara tarikat Al-Qadiriyah dan Asy-Syattariyah. Jadi guru beliau Syekh Ahmad Qushashi. Syekh Ahmad Qushashi berguru dengan Syekh Ahmad Asy-Syinawi. Syekh Ahmad Syinawi berguru dengan Said Sibghatullah. Said Sibghatullah berguru dengan Wajihuddin Alawi. Syekh Wajihuddin Alawi berguru dengan Syekh Sayyid Muhammad Khatiruddin Gauth. Syekh Muhammad Khatiruddin Gauth berguru dengan Haji Hudur. Haji Hudur berguru dengan Hidayatullah Semers. Dan Hidayatullah Semers
Sanad yang pertama melalui sanad Syattariyah, berguru dengan Qadin Syattari, berguru dengan Syekh Abdullah Asy-Syattari, pengasas kepada tarikat Syattariyah. Syekh Abdullah Syattari berguru dengan Syekh Muhammad Arif. Syekh Muhammad Arif berguru dengan Syekh Muhammad Ishaq. Syekh Muhammad Ishq berguru dengan Al-Khalaqli Al-Mawiri An-Nahri, berguru dengan Abdul Hasan Al-Kharqani, kemudian berguru dengan Abdul Muzaffar Turki At-Tusi, berguru dengan A'rabi Yazid Al-Ishqi, berguru dengan Muhammad Al-Maghribi, kemudian berguru dengan Abu Yazid Al-Bustami, dan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami berguru dengan Imam Ja'far As-Sadiq, kemudian Imam Muhammad Baqir, Imam Zainuddin, Sayyidina Husain ibn Ali, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad melalui tarikat Syattariyah. Manakala sanad kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sanad tarikat Qadiriyah, Syekh Hidayatullah Smart berguru dengan Syekh Alauddin Qadi Al-Qadiri, berguru dengan Abdul Wahab Al-Qadiri, berguru dengan Abdul Rauf Al-Qadiri, berguru dengan Mahmud Al-Qadiri, kemudian berguru dengan Abdul Ghaffar As-Siddiqi. Syekh Abdul Ghaffar As-Siddiqi berguru dengan Muhammad Al-Qadiri. Syekh Muhammad Al-Qadiri berguru dengan Ali Al-Husaini. Syekh Ali Al-Husaini berguru dengan Ja'far bin Ahmad Al-Husaini. Syekh Ja'far berguru dengan Abdullah Al-Qadiri. Syekh Abdullah Al-Qadiri berguru dengan Syekh Abdul Razak Al-Qadiri yang mengambil sanad daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berguru dengan Abul Hasan Ali Abi Sa'id Al-Mubarak. Kemudian berguru dengan Abdul Faraj Muhammad berguru dengan Abdul Fadl Abdul Wahid. Abdul Fadl Abdul Wahid berguru dengan Abu Bakar Ash-Shibli. Syekh Bakar Shibli berguru dengan Abil Qasim Al-Junaid. Kemudian Syekh Junaid berguru dengan As-Sari As-Saqati. As-Sari As-Saqati berguru dengan Ma'ruf Al-Kharqi. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi berguru dengan Imam Ali Musa Ar-Ridha. Imam Ali Musa Ar-Ridha berguru dengan Imam Musa Al-Kazim, dan sanad kembali bertaut kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ini sanad Syekh Abdul Rauf As-Sinkidi melalui tarikat Syattariyah dan Qadiriyah. Baik, mungkin di sini ada timbul persoalan. Ini yang biasa orang bertanya. Ustaz, bukan ke nama-nama ni imam dalam mazhab dalam Syiah? Adakah tarikat ini mempunyai kaitan dengan Syiah? Memang terdapat penulisan daripada sebilangan sarjana di alam Melayu yang menghubungkan amalan-amalan kerohanian termasuk secara umumnya tarikat yang bertaut sanad di alam Melayu ini ditohmah mempunyai perkaitan dengan Syiah atas alasan sanadnya sampai kepada yang mereka dakwa sebagai imam Syiah. Ini adalah merupakan suatu jenayah ilmu yang dilakukan oleh sebilangan sarjana kita. Adakah kita menganggap keturunan Rasulullah SAW melalui Sayyidina Husain ini sebagai Syiah? Na'udzubillahi min dzalik. Imam Ali Musa Ar-Ridha, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Muhammad Baqir, Imam Zainuddin, mereka adalah merupakan cicit keturunan Rasulullah SAW, dan mereka bebas, tidak ada kaitan dengan Syiah. Syiah sahaja yang mendakwa mereka ini imam mereka, sedangkan mereka ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya sekadar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempertahankan para imam ini, zuriat keturunan Rasulullah SAW, bahkan golongan yang suka membid'ahkan amalan-amalan tarikat kerohanian ini. Contohnya seperti Ibn Taymiyah sendiri. Tuan-tuan boleh merujuk kepada kitab Fatawa Ibn Taymiyah. Secara jelas Ibn Taymiyah menjelaskan kitab fatwanya. Cucu cicit keturunan Rasulullah ini adalah merupakan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Mereka bebas daripada tuhmahan Syiah. Syiah yang menyalahgunakan nama mereka. Hatta Ibn Taymiyah sendiri mengatakan bahawa
imam-imam ini, Imam Ar-Ridha, Imam Al-Qazim, Imam Al-Sadiq, Imam Al-Baqir, Imam Zainuddin, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebab itu kita selaku masyarakat awam kena berhati-hati dengan agenda musuh Islam, secara khususnya mereka yang hendak memporak-perandakan amalan yang diwarisi oleh umat Islam selama ini. Baik, ini adalah sanad dan kita boleh merujuk kepada kitab Umdatul Muhtajin dan seterusnya merujuk kepada kitab manuskrip As-Simtul Majid yang sudah ditahqiq oleh guru saya Syekh Muhammad Syukriyuh Abdullah, diterbitkan oleh UKM, dan juga boleh merujuk kepada kitab Al-Jawahir Al-Khamsah karangan Syekh Muhammad Qatiruddin Gauth yang menjelaskan tentang sanad ini. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi pertautan sanad amalan ini, maknanya amalan-amalan kerohanian, di Yasin Tahlil tadi, dia adalah bertaut antara alam Melayu dengan Mekah dan Madinah, Al-Haramain Asy-Syarifain. Jadi Syekh Ahmad Kushashi tok guru di Madinah, dan murid beliau ada yang menjadi tuan guru di Masjidil Haram di Mekah, dan ada yang menjadi tuan guru di Masjidil Nabawi seperti Syekh Ibrahim Qurani. Dan ulama-ulama yang berada di alam Melayu juga adalah mempunyai pertautan keilmuan dengan para ulama yang berada di Mekah dan Madinah. Dan amalan-amalan yang berada di Madinah dan di Mekah itu dibawa ke alam Melayu. Jika kita melihat kepada dua serambi utama Mekah, yang disebut sebagai serambi Mekah, Aceh dan Fatani. Kenapa Aceh dan Fatani ini digelarkan serambi Mekah? Kerana umat Islam di alam Melayu nak pergi ke Mekah akan singgah di Aceh untuk menukar pertukaran angin monsun sebelum nak berlayar pergi ke Mekah. Jadi apabila balik begitu juga akan singgah di Aceh. Di samping itu peranan para pedagang. Dan para pedagang yang datang ke alam Melayu dalam kalangan para ulama dalam mazhab aliran akidahnya para ulama Asy'ariyah Maturidiyah, dan dari sudut fiqahnya para ulama Syafi'iyah, dan mereka juga adalah para ulama, para syuyuh tariqat yang muktabarah. Jadi mereka datang sampai ke alam Melayu. Maka sebab itu, jika kita melihat, kita menganalisa amalan-amalan secara spesifik yang kita bincangkan hari ini, amalan Yasin dan Tahlil. Kita pergi ke Indonesia, sama amalannya. Kita pergi ke Brunei, sama juga amalannya. Di Borneo, kita pergi ke Fatani, amalannya yang sama. Kenapa? Kerana ia adalah pertautan sanad keilmuan dan sanad amalan. Dan amalan ini diamalkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bagi orang sekarang mungkin bertanya, Ustaz, saya pergi ke Masjidil Haram tak jumpa orang bertahlil malam Jumaat. Saya pergi ke Masjidil Nabawi masa pergi umrah, masa pergi haji, iktikaf kat Masjid Nabawi malam Jumaat tak ada pun imam baca Yasin, tahlil macam kita buat kat masjid kat Malaysia. Di sinilah cabaran yang berlaku pada kurun ke-17. Apabila keluarga Bani Sa'ud menguasai politik Najd dan menggagaskan kerajaan Saudiyah, maka bermulalah serangan habis-habisan terhadap para ulama sufi, para ulama tariqat, dan amalan-amalan kerohanian yang digagaskan oleh para mujtahid, imam-imam yang berada di Masjidil Nabawi, yang berada di Masjidil Haram. Amalan-amalan itu diserang habis-habisan. Maka sebab itu, kita tak jumpa dah amalan itu. Dan amalan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Satu kajian yang dibuat di Madinah ada Syarih Al-Kushashi. Dan di situ masih ada Zawiyah Al-Kushashiyah, iaitu pertautan sanad kepada Syekh Ahmad Kushashi, ulama kurun ke-15. Dan sebab itu di alam Melayu
apa yang telah diamalkan di Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah pada kurun sebelum kurun ke-17, pada kurun ke-13, 14, 15, 16, maka amalan-amalan itulah yang ada di alam Melayu sekarang. Jadi sudah dibawa oleh generasi para ulama kita, dan daripada sanad yang dibentangkan tadi menunjukkan bahawa amalan-amalan ini mempunyai autoriti. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan lebih kita zoom in kepada pengaruh Syekh Abdul Rauf Singkil yang dalam buku beliau Umdatul Muhtajin menjelaskan tentang amalan Yasin dan Tahlil ini, maka sanadnya, saya ambil sanad daripada guru saya Syekh Mangku Alam, Syekh Al-Fadil Tuan Syekh Muhammad Syukri Yuh Abdullah, pemegang autoriti sanad Syatariyah Qadiriyah Zawiyah Tanah Abeh, yang diamanahkan oleh guru beliau Syekh Muhammad Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi. Dan Syekh Muhammad Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi berguru dengan Syekh Muhammad Ali Al-Fairusi Al-Baghdadi, berguru dengan Syekh Muhammad Said Al-Fairusi Al-Baghdadi, berguru dengan Syekh Abdul Wahab Al-Fairusi Al-Baghdadi. Syekh Abdul Wahab berguru dengan Syekh Muhammad Saleh Al-Fairusi Al-Baghdadi. Syekh Muhammad Saleh berguru dengan Syekh Abdul Rahim Al-Fairusi Al-Baghdadi. Syekh Abdul Rahim berguru dengan Syekh Muhammad Hafidh Al-Fairusi Al-Baghdadi. Kemudian Syekh Muhammad Hafidh berguru dengan Syekh Nayan Al-Fairusi Al-Baghdadi, pengasas kepada Zawiyah Tanah Abeh yang berada di Nanggru, Aceh, negara Aceh Darussalam sekarang ini. Syekh Nayan adalah salah seorang murid kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ini adalah satu sanad, satu jalur sanad melalui Syekh Abdul Rauf Singkil, dan kita boleh kembangkan kajian sanad ini melalui anak-anak murid yang lain kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Contoh, sanad lain kepada Syekh Abdul Rauf Singkil iaitu Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik yang terkenal dengan Tok Pulau Manis di Terengganu, meninggal dunia pada 1736 Masihi. Syekh Abdul Malik adalah, atau Tok Pulau Manis ini adalah anak murid kepada Syekh Abdul Rauf Singkil. Maka melalui Tok Pulau Manis ini ada sandaran silsilah sanadnya yang tersendiri. Begitu juga anak murid Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, iaitu di Jawa Barat. Beliau meninggal dunia pada 1691 Masihi. Dan melalui Syekh Abdul Muhyi ini ada jalur sanadnya. Kemudian Syekh Burhanuddin Ulakan di Padang, meninggal pada 1692. Ada dia punya sanadnya daripada Padang. Dan Syekh Burhanuddin Ulakan mengikut kajian guru saya Syekh Muhammad Syukri Yuh Abdullah, beliau yang menulis dan mengarang serta berijtihad kumpulan amalan Majmu' Asy-Syarif, di mana kitab Majmu' Syarif ini juga merupakan antara kitab amalan yang diwarisi di alam Melayu kita selama ini. Baik, jadi begitu juga kalau kita nak kembangkan kepada sanad di Fatani. Saya tidak menyentuh sanad Fatani ini sebab dia ada sanad yang tersendiri kerana guru kepada Syekh Daud Fatani, guru kepada gurunya, mempunyai perkaitan dengan Syekh Ahmad Kushashi. Dan antara guru Syekh Daud Fatani juga adalah berguru dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Jadi di situ ada sanad yang boleh kita kembangkan melalui Fatani, dan mereka mempunyai susur galur sanad yang tersendiri. Jadi bermakna amalan yang kita warisi selama ini mempunyai pertautan sanad yang jelas dan mempunyai sumber rujukan yang berautoriti. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Baik, soalnya kita menganalisa berkenaan dengan amalan Yasin Tahlil ini menurut ijtihad tarbiyah ruhiyah, ijtihad pendidikan kerohanian. Baik, yang pertama, amalan Yasin Tahlil, dia adalah sebagai susunan amalan. Timbul persoalan dalam kalangan penentang amalan Yasin dan Tahlil yang menyatakan amalan ini bid'ah. Kerana tak ada hadis sahih yang mengatakan bahawa Nabi SAW membaca surah Yasin mengikut kaedah tertib Yasin dan Tahlil yang dilakukan oleh masyarakat Islam kita sekarang.
dalam Facebook, dalam YouTube, kita sering mendengar dan kita sering membaca penulisan-penulisan golongan Wahabi ini yang membida'ahkan amalan Yasin Tahlil dengan hujah bahawa Yasin Tahlil yang diamalkan oleh masyarakat Islam di masjid-masjid ketika malam Jumaat ini tak ada hadis sahih Nabi mengatakan sedemikian. Jadi kita mengatakan sebagaimana dibincangkan di dalam subtajuk yang kedua sebelum ini, pendapat yang rajih, pendapat yang paling tepat mengatakan bahawa doa dan zikir adalah amalan ibadah yang bersifat taufiqi, iaitu boleh berlaku ijtihad. Dan amalan Yasin Tahlil ini hasil ijtihad seorang ulama yang berautoriti, iaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi, yang mempunyai murid-murid yang juga para masyayikh yang hebat seperti Syekh Ibrahim Qurani, yang melahirkan murid seperti Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan daripada keturunan guru-guru ini lahir Syekh Abdul Malik, Tok Pulau Manis, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Ibrahim Ulakan. Kemudian lahir para ulama, para masyayikh mujtahid di Fatani seperti Syekh Daud Fatani, Syekh Ali Kutan Al-Fatani. Jadi ulama-ulama yang lahir daripada para mujtahid ini. Dan dikembangkan oleh para mujtahid juga, ulama-ulama yang berautoriti. Bermakna Yasin dan Tahlil ini adalah satu susunan amalan yang diasaskan oleh ulama mujtahid, iaitu Syekh Ahmad Qushashi, dan dikembangkan oleh para ulama generasi murid-murid beliau daripada kurun ke-16, 17, 18, 19, berkurun-kurun di alam Melayu ini diwarisi oleh amalan ini, diwariskan dan dikembangkan oleh para ulama mujtahid juga. Baik. Jadi kita menjawab tomahan golongan Wahabi yang mengatakan Yasin Tahlil ini bid'ah. Kita mengatakan amalan ini tidak bid'ah, wahai saudara. Pertama, bukankah kita sudah menjelaskan tadi hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW membenarkan para sahabat menyusun hizib, iaitu susunan amalan khusus yang terdiri daripada ayat Quran, doa, zikir dan juga solat-solat sunat. Di mana Nabi benarkan sahabat susun hizib sendiri. Sayyidina Aisyah ada hizibnya, Sayyidina Ali ada hizibnya, Sayyidina Abu Bakar ada hizibnya, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman ada hizib masing-masing. Sebagaimana hadis yang kita telah nyatakan tadi, riwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kata Nabi SAW, siapa yang tidur dan tidak sempat membaca hizibnya atau sebahagiannya, lalu dia membaca antara solat subuh dan zuhur, maka ditulis pahalanya sama seperti dia membacanya pada waktu malam. Hadis sahih riwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Baik. Yang kedua, kita mengatakan amalan Yasin dan Tahlil yang dilakukan oleh masyarakat kita ini bukan bid'ah. Sebab apa? Setiap zikir dan doa yang terkandung dalam amalan Yasin dan Tahlil yang kita warisi selama ini adalah bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Ahmad Qushashi menghimpunkan surah Yasin beserta doa dan zikir tersebut menjadi satu susunan amalan. Sebab itu dia termasuk di dalam maksud hizib atau ratib, ataupun aurat. Kemudian ini yang disebut oleh Syekh Abdul Rauf Sinkil. Kita boleh rujuk dalam manuskrip Umdatul Muhtajin ila Suduk Maslakil Mufarradin. Di mana manuskrip ini yang dirujuk oleh guru saya Syekh Muhammad Syukri Yoh Abdullah, satu salinan manuskrip daripada Perpustakaan Ali Hashimi di Bandar Aceh. Apa yang termaktub di dalam kitab Umdatul Muhtajin ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, dan sayugianya pula dikerjakan oleh segala jamaah yang menjalani jalan ini tiap-tiap malam Jumaat atau malam Isnin atau malam Selasa, seperti ratib syekh kita dalam Madinatul Rasul itu, iaitu pertama, dibaca mereka itu Fatihah akan syekh kita yang tersebut itu. Setelah itu maka akan segala masyayikh yang ahli silsilah dengan perlahan-lahan. Setelah itu maka akan Nabi SAW dengan barang suara mereka itu. Setelah itu maka dibaca mereka itu Yasin sekali bersama-sama
sehingga ke akhir teks. Baik. Jadi jelas yang ditulis, dirakamkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili bahawa amalan Yasin tahlil yang kita amalkan sekarang ini ialah amalan umat Islam di Madinah Munawwarah pada kurun ke-15 dan kurun ke-16. Maksudnya dia menjadi amalan rutin setiap malam Jumaat, malam Isnin atau malam Selasa. Kita biasa malam Jumaat. Okay. Tapi di Madinatul Rasul ketika itu, malam Isnin atau malam Selasa juga dibuat perkumpulan untuk membaca Yasin dan juga tahlil tersebut. Baik. Kemudian kita merujuk kepada apa yang istimewanya berkenaan surah Yasin dan beberapa isu tentang surah Yasin ini. Pertama, tentang surah Yasin itu sendiri. Dia adalah satu surah yang Nabi SAW galakkan untuk kita baca. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Man qara'a Hamim allati yudhkaru fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lahu." Maksudnya, sesiapa membaca surah Yasin pada waktu malam, dia bangkit pada waktu pagi dalam keadaan diampunkan untuknya dosanya. Sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan, juga dia bangkit pada waktu pagi dalam keadaan diampunkan untuknya, yakni dosanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Azim li Ibn Kathir. Baik, jadi jelas dalam hadis ini bahawa Nabi menyatakan, siapa yang baca Yasin pada waktu malam, maka Allah ampunkan dosa orang itu. Bukankah ini satu galakan Nabi SAW untuk kita baca Yasin? Maka sebab itu dalam kitab Umdatul Muhtajin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili menyatakan, kita perlu membaca Yasin bukan hanya sekadar pada malam Jumaat, tetapi jadikanlah sebagai amalan rutin harian. Pada waktu pagi selepas subuh dan pada waktu malam sebelum kita tidur, bacalah surah Yasin. Di samping surah-surah lain yang juga digalakkan, iaitu pada waktu pagi surah Yasin dan surah As-Sajadah. Pada waktu malam sebelum tidur surah Yasin, surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, surah Ad-Dukhan dan surah Al-Waqi'ah. Ini termaktub di dalam manuskrip Umdatul Muhtajin. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Seterusnya, fadilat tahlil. Namanya pun tahlil, maknanya merujuk kepada lafaz la ilaha illallah. Jadi bertahlil adalah amal soleh yang besar fadilatnya. Merujuk kepada satu hadis, Nabi SAW bersabda, Jabir bin Abdullah melaporkan, sabda Rasulullah SAW, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Maksudnya, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, jadi tidak dapat dinafikan dan tidak ditolak oleh para ulama berkenaan dengan fadilat la ilaha illallah. Dalam kertas kerja penuh, saya ada menukilkan apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah sendiri, apa yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah sendiri. Di mana dua ulama ini menjadi rujukan golongan Wahabi sekarang ini. Hatta Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim sendiri menjelaskan tentang betapa besar fadilat la ilaha illallah ini. Dan berkenaan dengan riwayat hadis yang menjelaskan tentang pembacaan 70,000 kali tahlil la ilaha illallah. Ibn Taymiyah juga ada memberikan komentar di dalam kitabnya, iaitu Majmu' Fatawanya, yang beliau menjelaskan bahawa diterima riwayat tersebut, menunjukkan betapa ia mempunyai fadilat. Baik. Seterusnya, hukum membaca Yasin, surah Yasin dan tahlil beramai-ramai. Ini yang juga didakwa oleh golongan Wahabi. Masyarakat kita buat kerja bid'ah. Bid'ah yang sesat.
Baca Yasin malam Jumaat, kumpul ramai-ramai. Baca Yasin, bertahlil ramai-ramai dalam kenduri arwah. Jadi, mereka mengatakan bahawa amal ini tak ada dalam hadis Nabi SAW. Kita menjawab tuhmahan ini. Pendapat ini tidak tepat kerana banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tentang kelebihan membaca Quran dan berzikir beramai-ramai. Jadi kalau kita bertanya, yang dibaca itu surah Yasin. Surah Yasin ini surah dalam apa? Bukankah surah dalam Quran? Dan Nabi, apa yang dilafazkan dalam tahlil itu bukankah zikir dan doa yang mempunyai sumber daripada hadis-hadis Nabi SAW? Kita lihat sebagai contoh. Abu Hurairah melaporkan daripada Rasulullah SAW. Berdasarkan apa yang difirmankan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in minan nas, dzakartuhu fi mala'in akthar minhum wa atyab." Maksudnya, barang siapa yang mengingati aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingati aku dalam suatu kumpulan daripada manusia, maka aku akan mengingatinya dalam suatu kumpulan yang lebih ramai daripada mereka dan lebih baik daripada mereka itu, iaitu kumpulan para malaikat dan para anbiya, para rasul, para syuhada. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi bukankah daripada hadis ini Nabi SAW menjelaskan dalam firman Allah, hadis qudsi ini, Allah suka hamba-hambanya yang berzikir, sama ada berzikir sendirian atau berzikir beramai-ramai. Bahkan Allah memuji zikir beramai-ramai. Ya, apabila kita pergi ke rumah, malam Jumaat ada rumah jiran kita, kumpul ramai-ramai ahli Korea, dululah sebelum PKP. Dia masa boleh berkumpul. Malam Jumaat, kita kumpul buat yasinan, tahlilan. Jadi masyarakat Jawa terkenal dengan yasinan, tahlilan ini. Satu istilah. Ya, apabila mereka berkumpul baca Quran, apabila mereka berkumpul beristighfar, mereka berkumpul berselawat, mereka berkumpul membaca tahlil, bukankah itu mereka berkumpul membaca Quran dan berzikir? Yang kita dakwa, kamu ni buat kerja bid'ah. Wahai saudara, saudara baca ataupun tidak hadis ini? Allah berbangga dengan hambanya yang berkumpul beramai-ramai berzikir kepadanya. Jiran kita itu berkumpul baca Quran. Daripada 114 surah itu dia bacanya surah Yasin. Dan jiran kita itu berkumpul, dia membaca tahlil, dia berzikir, dia berdoa beramai-ramai. Bukankah dalam hadis sahih ini, hadis qudsi ini, Allah menjelaskan Allah berbangga dengan hambanya itu, dan Allah menyebut nama hamba-hambanya itu dalam kumpulan yang lebih mulia. Ini dalil untuk menjawab tuhmahan golongan Wahabi yang membida'ahkan orang berkumpul ramai-ramai baca Quran dan bertahlil. Kemudian Muawiyah melaporkan, Rasulullah SAW bertemu dengan sekumpulan para sahabat lalu bertanya, apa penyebab kalian duduk beramai-ramai? Para sahabat menjawab, kami berzikir serta memuji Allah atas petunjuknya kepada Islam dan menganugerahkan kami dengan nikmat itu. Nabi SAW bertanya lagi, demi Allah, adakah benar kalian tidak berkumpul kecuali dengan tujuan itu? Jawab sahabat, ya, kami tidak berkumpul kecuali atas tujuan itu. Sabda Nabi SAW, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa innama atani Jibril alaihissalam فأخبرني أن الله عز وجل يباهي bikumul malaikah. Maksudnya, sesungguhnya saya tidak meminta kalian untuk bersumpah kerana ia akan membebankan kalian. Akan tetapi, Jibril datang menemuiku dan menyampaikan bahawa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini juga menjadi hujah dan dalil. Apabila kita berkumpul di masjid, di surau malam Jumaat, kita berkumpul di rumah yang kematian
sanak saudaranya dalam majlis tahlil, Yasin kenduri arwah, maka bukankah ini hadis sahih yang Nabi SAW pada ketika itu lalu Muawiyah meriwayatkan, ketika itu sahabat-sahabat tengah berkumpul, Nabi bertanya, sebab apa kamu berkumpul? Sahabat kata, kami berzikir kepada Allah. Dan Nabi menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan para sahabat tersebut. Dan malaikat Jibril turun secara khusus menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang berkumpul itu tadi, yang berkumpul sambil berzikir kepada Allah, annallah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, bahawa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Tapi golongan Wahabi di zaman kita jumpa orang kumpul baca Yasin tahlil, Syekh, ini kerja bid'ah apa kamu buat ni? Nabi tak pernah buat kumpul malam Jumaat. Ini kenduri arwah, Nabi tak pernah buat. Baca Yasin, tahlil, zikir ramai-ramai ni. Jadi, wahai masyarakat sekalian, siapa yang kita nak rujuk? Para guru Wahabi yang sibuk membid'ahkan amalan masyarakat kita, atau nak rujuk kepada hadis Nabi SAW yang sahih ini, dan Nabi menyampaikan pesanan daripada malaikat Jibril yang Allah membanggakan orang yang berkumpul berzikir, membaca Quran, berzikir kepada Allah dalam satu majlis. Tepuk dada, tanyalah iman. Nak percaya kepada guru Wahabi ke? Nak percaya kepada hadis Nabi SAW dan perkhabaran malaikat Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya timbul persoalan baca Yasin tahlil atas kubur. Ini juga menjadi permasalahan dalam masyarakat kita. Okey. Baca Yasin atas kubur bid'ah, Nabi tak pernah buat. Bid'ah saja masyarakat kita ni. Itu yang dalam mukadimah kita kata tadi. Masyarakat kita senak perut apabila dengar hujah ustaz-ustaz Wahabi ni. Asyik bid'ah saja. Baca Yasin atas kubur bid'ah. Bertahlil atas kubur bid'ah. Ini kita nak jawab. Baik. Bahawa hukum membaca Yasin dan secara umumnya membaca Al-Quran dan juga berzikir, berdoa, bertahlil di atas kubur itu adalah sunnah Nabi SAW. Bukan bid'ah. Apa hujahnya? Pertama, rujuk kepada riwayat daripada Abdurrahman ibn al-A'la ibn al-Lajlaj daripada bapanya bahawa dia telah berkata, bapaku iaitu Al-Lajlaj ibn Hakim al-Amiri radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku, wahai anakku, apabila daku telah wafat, telah meninggal dunia, maka letakkanlah daku di dalam liang lahat. Maka apabila engkau meletakkan daku di dalam liang lahatku, maka ucapkanlah Bismillah wa ala dini Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian letakkanlah tanah, yakni yang sedikit lembap atau basah, ke atasku dengan lembut. Kemudian bacalah di sisi kepalaku pembuka suratul Baqarah dan penutupnya. Maka sesungguhnya daku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ini dalil yang pertama daripada Al-Lajlaj ibn Hakim al-Amiri. Seorang sahabat memesan kepada anaknya, jika nanti aku meninggal dunia, buat macam ni. Inilah yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pesanan Al-Lajlaj ibn Hakim kepada anaknya, iaitu Al-A'la ibn Al-Lajlaj, selain daripada proses mengkebumikan, meletakkan jenazah di liang lahat, iaitu membaca ayat Al-Quran. Yang riwayat ni surah Al-Baqarah, pembuka surah Al-Baqarah dan penutupnya. Dalil secara umum baca Quran di atas kubur merujuk kepada hadis yang athar yang diriwayatkan daripada Amr bin al-As. Kata Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, bila saudara-saudara sudah selesai
mengebumikan saya. Ini pesan Amr bin Al-As. Kalau aku meninggal dunia, nanti setelah selesai mengebumikan aku, tunggulah di sekitar kubur saya sekira-kira selama seekor lembu disembelih dan dibahagi-bahagikan dagingnya sehingga saya rasa selesa dengan kehadiran saudara-saudara dan sehingga saya selesai menjawab soalan malaikat. Okay. Baik, jadi dalil yang kedua ini menunjukkan setelah selesai proses pengebumian, kita jangan terus balik. Jadi Amr bin Al-As suruh tunggu. Masa menunggu itu iaitu sekira-kira menyembelih seekor lembu dan dibahagi-bahagikan daging. Baik. Apa kaitan dengan baca Yasin, tahlil di atas kubur? Jadi takkan tunggu duduk diam. Buat apa ni? Dalam riwayat Amr bin Al-As dia suruh tunggu. Sembelih lembu dengan bagi daging ni sekitar, katalah masa ibadah korban sekitar setengah jam. Duk tunggu setengah jam. Nak buat apa? Tunggu je lah. Kita gabungkan dengan hadis yang lain. Kata Imam Syafi'i. Sebab nak digabungkan dengan hadis Al-Lajlaj tadi dan juga athar kata-kata Amr bin Al-As ini, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata digalakkan untuk membaca beberapa ayat Quran di atas kubur. Jika kamu banyak membaca Quran di atas kubur saudara kamu, maka ia adalah yang terbaik untuk saudara kamu itu. Kata-kata Imam Syafi'i ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Syafi'i faham daripada pesanan-pesanan sahabat ini, iaitu apabila selesai mengkebumikan jenazah, maka antara amalannya iaitu dengan membaca Quran dan termasuklah berzikir dan berdoa. Maka para ulama kita memahami daripada apa yang difahami oleh Imam Syafi'i, maka kita baca surah Yasin. Bahkan kata Imam Syafi'i nak baca lebih banyak lagi afdal. Bermakna membaca Al-Quran di atas kubur adalah merupakan sunnah, iaitu sunnah taqririyah. Sahabat-sahabat lakukan dan tidak ada hadis yang Nabi SAW melarang perkara tersebut. Maka kita katakan bahawa membaca Yasin dan tahlil di atas kubur itu termasuk di dalam salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Tapi apa kata golongan Wahabi? Ini golongan yang baca Yasin atas kubur, yang bertahlil atas kubur. Ini golongan kuburiyun. Ini golongan puak-puak sembah kubur. Subhanallah. Wahai saudara, bertaubatlah. Bacalah, tuntutlah ilmu. Bacalah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Bacalah hadis-hadis dan athar para sahabat sebelum saudara-saudara menuduh masyarakat Islam yang mereka warisi amalan itu, dan amalan itu sebenarnya tidak bercanggah pun dengan nas syarak. Baik. Seterusnya, hukum membaca Yasin dan tahlil pada malam Jumaat. Ini juga menjadi isu yang mengatakan bahawa bid'ah baca Yasin malam Jumaat, tahlil malam Jumaat. Sebab apa? Sebab dikatakan ada hadis Nabi SAW melarang mengkhususkan suatu amalan pada malam dan siang hari Jumaat. Baik, kita ambil hadis ni. Apa hadisnya? Baik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, la takhtassu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jumu'ah bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Maksudnya, janganlah kamu mengkhususkan malam Jumaat untuk kamu melakukan qiyamul lail tanpa melakukan pada malam yang lain. Serta janganlah kamu mengkhususkan hari Jumaat untuk kamu berpuasa sunat, melainkan hari Jumaat itu jatuh pada hari yang biasa kamu berpuasa sunat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ialah hadis ini Nabi kata la takhtassu, jangan mengkhususkan. Baik. Inilah isu yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Ada golongan yang kita sebut dalam mukaddimah tadi, kita kembali kepada Quran dan Sunnah.
Jadi ini hadisnya, kita kena ikut sunnah Nabi. Jadi Nabi kata jangan mengkhususkan suatu amalan pada malam Jumaat. Wahai saudara, buat bersabar dulu. Nak faham Quran, nak faham sunnah, bukan ikut kepala kita. Nak faham Quran, nak faham sunnah, kena rujuk ulama' yang muktabar. Ulama'-ulama' yang mempunyai kepakaran untuk berijtihad, nak faham nas. Baik. Jadi hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita merujuk kepada apa yang difahami oleh para ulama'. Jadi kita rujuk kepada pandangan ulama'. Bukan kita faham-faham hadis ikut kefahaman kita. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hadis tersebut bermaksud makruh mengkhususkan malam Jumaat untuk melakukan solat sunat yang khusus dan berpuasa sunat pada siang hari Jumaat tanpa menggandingkan pada hari sebelum, iaitu hari Khamis, atau selepas hari berikutnya, iaitu hari Sabtu. Baik. Pertama, para ulama faham larangan Nabi. La takhtassu, larangan itu bermaksud makruh, bukan haram. Itu pertama. Namun, menghidupkan malam Jumaat dengan amalan sunat yang lain secara khusus adalah tidak termasuk dalam hukum makruh tersebut. Seperti berselawat kepada Nabi SAW pada malam Jumaat, membaca Quran, termasuklah membaca Yasin, atau berzikir, termasuklah bertahlil. Jadi para ulama faham hadis Nabi itu. Jadi kita orang awam yang tak mampu nak faham hadis, yang tidak berkemampuan untuk berijtihad, jangan pandai-pandai. Kita hanya baca terjemahan, Nabi kata jangan mengkhususkan. Okey, Nabi kata jangan, ini haram, ini bid'ah. Jadi kita kena rujuk apa yang dikemukakan oleh para ulama'. Oleh itu, mengkhususkan amalan membaca surah Yasin pada malam Jumaat tidak termasuk dalam hukum makruh yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut. Para ulama' yang menyusun amalan bacaan surah Yasin dan tahlil pada malam Jumaat telah mengambil sempena kelebihan malam Jumaat itu sendiri. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang kelebihan malam Jumaat. Kita ambil satu, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami khabar yang mengatakan bahawa doa akan dimakbul pada 5 malam. Malam Jumaat, malam Hari Raya Adha, malam Hari Raya Fitrah, malam pertama bulan Rejab, dan malam nisfu Sya'ban. Kata Imam Syafi'i, aku suka sekiranya untuk beramal pada kelima-lima malam ini. Maka termasuklah salah satu malam yang mempunyai fadilat yang besar, malam Jumaat. Baik. Buat akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, isu yang terakhir untuk saya bentangkan juga menjadi polemik dalam masyarakat kita berkenaan dengan kenduri arwah. Buat jamuan, jamu orang makan kenduri arwah 3 hari, 7 hari, dan ketika kenduri itu baca Yasin dan tahlil. Baik, begitu juga ditohmah oleh golongan Wahabi ini semua bid'ah. Kenduri arwah bid'ah. Baca Yasin tahlil untuk kenduri arwah bid'ah. Ini 3 hari, 7 hari, ini ikut Hindu. Ini semua budahlah bid'ah, ikut Hindu pula dia kata. Mana ada nas? Baik. Kita menjawab tohmahan ini. Kita mengatakan bahawa dengan tegas dan jelas, amalan jamuan kenduri arwah dan membaca Al-Quran untuk si mati, termasuklah membaca surah Yasin dan surah-surah yang lain ketika kenduri arwah, serta bertahlil dan berzikir berdoa, itu adalah sunnah. Apa dalilnya? Sila baca dan rujuk apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama' mazhab Syafi'i, meninggal dunia pada 911 Hijrah. Beliau menjelaskan dalam fatwanya, yang satu khusus beliau bincangkan tentang isu kenduri arwah ini. Satu artikel yang bertajuk Tulu'us Thuraya bi'izhari ma kana khafiyya. Dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi, jilid yang kedua, halaman 215 sehingga 236. Panjang lebar Imam Jalaluddin As-Suyuti membincangkan tentang isu ini. Saya simpulkan beberapa asas. Pertama,
Imam Jalaluddin Suyuti mendatangkan satu riwayat athar dari hadis mursal daripada tabi'in. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Kitabuz Zuhud daripada Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, Tawus berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Maksudnya, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu akan diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Oleh sebab itu, kata Tawus, seorang ulama tabi'in, para sahabat suka melakukan jamuan makan, yakni untuk dihadiahkan pahala sedekah kepada mereka dalam tempoh tersebut. Baik. Athar ini, iaitu apa yang disebut oleh Nabi SAW, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu diuji dalam kubur selama 7 hari, dan amalan para sahabat melakukan kenduri arwah selama 7 hari itu untuk dihadiahkan pahala kenduri arwah itu. Athar ini juga turut diriwayatkan oleh ulama hadis muktabar yang lain selain daripada Imam Ahmad, seperti Al-Hafidh Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyah dengan sanad daripada Tawus, manakala Ibnu Juraij dengan sanad Ubaid ibn Umair, dan Al-Hafidh Zainuddin ibn Rajab dalam kitab Ahwalil Qubur dengan sanad Mujahid dan Ubaid ibn Umair. Ketiga-tiga sanad ini adalah athar mursal yang sahih. Bermakna daripada sudut kesahihan pendapat para tabi'in ini, iaitu Tawus, Ubaid ibn Umair dan Mujahid, ketiga-tiga ulama dalam kalangan tabi'in yang masyhur, maka mereka meriwayatkan hadis tersebut, iaitu hadis yang mursal, dan ia adalah sahih. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti menganalisa secara usulul fiqh. Athar ini menunjukkan bahawa amalan para sahabat melakukan jamuan kenduri bagi menghadiahkan pahala sedekah itu kepada si mati selama 7 hari adalah termasuk dalam sunnah taqririyah, kerana tiada hadis yang melarang amalan tersebut dan tidak ada pun pendapat para sahabat yang menyalahkan perbuatan tersebut. Ini adalah apa yang boleh kita simpulkan daripada yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti meringkaskan, merumuskan, memberikan penjelasan bahawa amalan membuat jamuan kenduri arwah ini dilakukan semenjak zaman para sahabat sehingga zaman beliau, iaitu kurun ke-10 Hijrah sehingga kurun ke-16 Masihi, di Mekah, di Madinah dan negeri-negeri umat Islam yang lain. Ini yang disimpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi. Baik, di samping itu umat Islam juga membaca Quran untuk disedekahkan kepada si mati dalam tempoh 7 hari tersebut. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, amalan buat kenduri arwah, ketika buat kenduri arwah, baca Yasin, tahlil, ini dia adalah amalan para sahabat. Jadi apabila amalan para sahabat sebenarnya diriwayatkan oleh ulama tabi'in, Tawus, Ubaid dan Mujahid, maka tidak ada hadis lain yang menghalang amalan tersebut, buat kenduri arwah ini, dan tidak ada pendapat sahabat-sahabat lain yang menyalahkan pendapat tersebut, amalan tersebut. Maka secara usulul fiqh ia dikategorikan sebagai sunnah taqririyah. Maksudnya dia berlaku di zaman Nabi dan Nabi tak halang, dan di zaman sahabat berlaku dan tak ada sahabat yang menghalang. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, beliau berkata dalam kitab beliau Umdatul Muhtajin, dan sayugianya pula bahawa dikerjakan dan disuruhkan akan segala jamaah kita jika mati seseorang daripada mereka itu dengan menghimpunkan tahlil
dalam 3 hari 3 malam. Padahal diniatkan mereka itu pahalanya akan mayat itu. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu 1000 tahlil atau lebih daripadanya. Hingga sampai perhimpunan sekaliannya tahlil mereka itu pada malam yang ketiga ke-70,000. Kerana tersebut dalam Sanusi pada suatu riwayat hadis, barang siapa mengata la ilaha illallah 70,000 kali, nescaya ia akan dindingnya daripada api neraka. Amal pada malam yang ketiga itu berhimpun mereka itu khatam Quran. Diniatkan mereka itu pahalanya akan mayat itu. Maka jika belum lagi sampai tahlil mereka itu pada malam yang ketiga itu kepada 70,000, nescaya digenap mereka itu akan dia pada ketika khatam mereka itu. Demikianlah dikerjakan dan disuruhkan oleh Syekh kita, iaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi dalam Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata-kata yang jelas diberikan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dalam manuskrip beliau Umdatul Muhtajin ila Suluk Maslakil Mufarradin. Ya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Baik, kita sampai kepada kesimpulan. Baik, ia berdasarkan kepada kajian yang dilakukan, amalan Yasin dan tahlil yang diamalkan oleh masyarakat Islam, secara khususnya di alam Melayu kita ini, iaitu di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Fatani dan juga di mana-mana negara umat Islam yang lain, mempunyai sandaran yang jelas, sumber hukum yang jelas daripada hadis-hadis Nabi SAW, ijtihad para ulama, dan juga pertautan sanadnya juga adalah jelas. Ia adalah sebahagian daripada aurat Qushashiyah ataupun dikenali sebagai aurat Madaniyah, wirid masyarakat Islam di Madinah kurun ke-15 dan ke-16 yang disusun oleh seorang ulama mujtahid di Madinah Munawwarah, iaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi, yang menurunkan sanad amalannya kepada anak murid beliau Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dan turun sampai ke kajian ini dan juga kepada sanad melalui guru-guru yang lain, para masyayikh yang lain. Sanad amalan ini bertaut dengan Syekh Abdul Rauf As-Sinkili ini dalam kajian ini. Oleh itu, bagi mengembalikan keyakinan kepada masyarakat Islam bahawa amalan Yasin dan tahlil yang mereka lakukan selama ini tidak bercanggah dengan nas syarak, maka sanad amalan ini perlu dijelaskan dan masyarakat perlu mengamalkannya berlandaskan ilmu. Manakala bagi pihak yang tidak sealiran dengan pendekatan doa dan zikir adalah ibadah taufiqi yang boleh berlaku ijtihad ulama padanya, mereka ini berpegang kepada pendapat doa zikir adalah ibadah tauqifi, mesti ada nas Quran dan sunnah. Mereka perlu berlapang dada dalam menerima perbezaan pendapat. Jadi sebab perkara ini perkara ijtihadi, maka janganlah sampai kita membid'ahkan dan menyesatkan amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam kita. Walaupun tidak bersetuju dan tidak menerima amalan Yasin dan tahlil yang telah diamalkan oleh masyarakat Islam di alam Melayu selama ini, namun janganlah dilabel amalan tersebut sebagai bid'ah yang sesat, kerana ia hanya akan mengundang konflik dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Kepelbagaian ijtihad berkaitan dengan nas yang zanni, dia adalah merupakan suatu ruang yang diiktiraf oleh syarak. Sebagaimana kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, selama mana sesuatu nas itu bersifat zanni,
dan memang para ulama terdapat perbezaan pendapat padanya, jangan sekali-kali kita mengubahnya menjadi qat'i dengan menolak pandangan yang berbeza daripada pendapat kita. Kembali kepada terasnya berlapang dada dalam perbezaan. Jadi janganlah, walaupun kita mempunyai pendirian yang tegas dan keras dalam soal doa dan zikir, saudara nak memilih pandangan yang keras, itu terpulang kerana rujukan saudara Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, silakan. Tapi jangan dinafikan jumhur ulama yang lain mempunyai pendapat yang berbeza daripada Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, dan masing-masing mempunyai hujjah daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Janganlah membawa masalah dan konflik dalam masyarakat, kerana kelak apabila masyarakat bergaduh dan berbalah, maka fitnah itu mereka dalam kalangan para asatidzah yang suka membid'ahkan amalan masyarakat kita ini, saudara akan menanggung dosanya di padang mahsyar apabila masyarakat bergaduh. Kesan daripada ketidakadilan dan ketidakαμanahan saudara dalam membicarakan kepelbagaian ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama, dan ia sudah pun termaktub dalam manuskrip-manuskrip, dalam kitab-kitab yang telah pun dikarang oleh para ulama muktabar yang sebelum ini. Maka dengan itu kita sampai kepada penghujung. Maka para tuan-tuan dan puan-puan, para sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, jadi jika hendak mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, dan saya sangat menggalakkan untuk kita membaca kertas kerja yang diapungkan di dalam Facebook Jabatan Mufti Negeri Johor, untuk saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan membaca dan menganalisa agar keputusan yang kita buat adalah keputusan atas dasar ilmu, dan kita faham apakah hujah-hujah yang dikemukakan oleh para ulama. Mudah-mudahan apabila kita beramal atas dasar ilmu, dan kita memilih sesuatu pendirian, kita tahu pendirian kita itu di mana sumbernya. Baik, sekadar itu sahaja untuk bicara kita pada siri yang kelima bersama dengan Facebook Live Jabatan Mufti Negeri Johor. Segala baik yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.